and we've got some things to do. Korang rasa skema kalau tak ambil barang? Tak syok kalau nak goyang, kepala tak layan? Tak nak sunyi dan bosan sampai nak kena selak baru ada kick? Nak kena selak baru hilang sunyi dengan bosan tu? Ha? Nanti dulu. Relax dulu. Sebenarnya, tak perlu pun semua benda tu. Bawa padah je nanti. Serius. Daripada susah nak pergi sana sini takut kena rush. Lepas tu bila minta kerja, risau dengan urine test. Mulut kacip sampai kepala pun barai. Ish. Kan best kalau dak-dak PJ, Subang, student-student Gombak, Bangi, semualah. Kita ni buat aktiviti yang positif. Barulah Selangor sejahtera tanpa dadah. Macam? Lagipun, dadah ni, orang cakap, jangan try. Nanti barai. Ingat tu. Assalamualaikum dan salam Selangor sejahtera tanpa dadah. Saya Sarah Najwa selaku Ketua Penyelaras Program di Pemadam Selangor. Okey, untuk apa kata Speak seri 4 Bebas Dadah, semua bermula dari keluarga melalui pendekatan psikologi. Sedikit latar belakang tentang Pemadam. Pemadam merupakan satu persatuan mencegah dadah yang ditubuhkan pada 22 Mac 1976, di mana Pemadam telah ditubuhkan dan bertujuan untuk menjalankan kempen-kempen pencegahan salah guna bahan. Seterusnya, Tuan Daeng Muhammad Ridwan selaku Setiausaha Kehormat Pemadam Negeri Selangor merupakan individu yang telah memberikan ilham dengan mewujudkan skuad penerangan komuniti iaitu SPEAK di bawah Biro Latihan Penerangan dan di bawah Biro Latihan dan Penerangan Pemadam Negeri Selangor. SPEAK ini juga telah ditubuhkan pada Ogos 2019 dan telah terdiri daripada golongan belia untuk bergiat aktif dalam menjalankan kempen-kempen penyalahgunaan dadah ini. Yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahari selaku Pengerusi Pemadam Negeri Selangor juga menyokong sepenuhnya untuk jentera SPEAK Pemadam Negeri Selangor bergerak dengan lebih proaktif dalam memberi advokasi dan kesedaran dalam pencegahan dadah ini selari menjadikan Selangor sejahtera tanpa dadah. Jadi seperti yang kita tahu, platform sosial media adalah satu tarikan untuk mencapai sasaran dan memberi info perkembangan semasa tentang penyalahgunaan dadah ini. Dalam usaha bersepadu perlu dijalankan secara erat kerana usaha membentras penyalahgunaan dadah ini adalah peranan semua pihak, bukan terletak di bahu kerajaan semata-mata. Kerjasama bersama agensi kerajaan dan NGO adalah diperlukan. Okey, Pemadam juga mempunyai hashtag iaitu jangan try nanti barai, merupakan mesej yang catchy untuk menggambarkan maksud jangan cuba dadah kerana ia akan membawa binasa. Okey, pada audiens kita pada hari ini, jangan lupa klik share and like live kita pada malam ini dan boleh sekiranya ada pertanyaan ataupun soalan, boleh komen di ruangan komen kami ini. Okey, baiklah. Pada hari ini, di saat ini saya akan cerita sikit tentang panelis jemputan kita. Panelis jemputan kita ini, nama beliau adalah Dr. Rosliza Murni, merupakan seorang pensyarah kanan dan pakar psikologi klinikal di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan seorang graduan di dalam Bachelor of Art in Psychology daripada University California State University Sacramento, USA. And then beliau juga seorang Master of Clinical Psychology dan mempunyai seorang PhD di dalam psikologi di UKM. Selain itu, kepakaran beliau di dalam bidang psikologi klinikal dalam membuat pentaksiran, pendiagnosan dan rawatan kepada kecelaruan mental, ya, Doktor? And then beliau juga pakar dalam faktor psikososial dan keluarga ke atas pengulangan semula, relapse, episod dan psikotik schizophrenia.
Itu Jufrin lah. Maafkan saya. Okey. Okey, Doktor. Okey, sedikit pantun pembuka bicara topik kita pada malam ini, Doktor ya. Bahawa di taman mekar nan indah, harum mewangi di rumpun serai, terukir senyuman pembuka kalimah. Selamat datang Dr. Rosiza ke live Apa Kata Speak pada malam ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Sarah, dan saya juga mengalu-alukan audience untuk menonton rancangan kita malam ini. Saya tak perlu memperkenalkan diri saya lagi kerana telah diperkenalkan oleh Sarah tadi. Jadi saya pulangkan balik sesi ini kepada Sarah. Okey, terima kasih Doktor. Okey, pada malam ini fokus topik kita adalah berkenaan seperti yang kita tahu, penagihan dadah kini bukan sahaja di kalangan orang dewasa ya Doktor, tapi telah menular dalam kalangan kanak-kanak yang masih bersekolah. Ini menunjukkan bahawa peranan ibu bapa khasnya amat penting untuk memastikan anak-anak dan ahli keluarga bebas dadah kerana pencegahan awal bermula daripada rumah. Seterusnya, ada juga ahli keluarga yang merupakan penagih dadah. Keluarga juga merupakan unit asas dalam masyarakat. Di sinilah bermulanya minat untuk bersosial disemai, dipupuk dan direncatkan. Di sinilah bermulanya minat, keluarga yang bermasalah mampu memberi kesan dan masalah kesihatan mental. Menurut pakar sakit jiwa, dadah dan masalah kesihatan mental saling berkaitan. Okey, sedikit sebanyak saya bagi definisi psikologi ya Doktor. Izin saya. Okey, psikologi adalah kajian saintifik yang mengenai tingkah laku dan proses kognitif, di mana tingkah laku ini adalah proses pemikiran ataupun minda, termasuklah aktiviti menerima, memproses dan mengeluarkan maklumat, di mana antara soalan-soalan ini yang kita beri akan memberi pendedahan tentang apa yang maksudnya psikologi ini. Okey. Jadi kita boleh mula dengan soalannya Doktor? Boleh, insyaAllah. Okay. InsyaAllah boleh jawab. Okey Doktor. Okey, untuk soalan yang pertama, punca masalah penagihan dadah terutamanya generasi muda diletakkan pada ibu bapa dan keluarga. Seringkali dikaitkan dengan sikap tak peduli yang menyebabkan punca penyalahgunaan dadah sukar ditangani. Namun begitu, kajian yang dilakukan telah membuktikan bahawa faktor personaliti termasuk kecelaruan personaliti, kemurungan, perasaan dan kesihatan mental merupakan sebab seseorang itu menjadi penagih dadah. Jadi apa komen Doktor tentang hal ini? Okey, tentang statement sedemikian ya. Okey, izinkan saya dulu Sarah, saya menyentuh tentang keluarga dahulu sebelum kita pergi tentang kecelaruan. Memang ada kajian-kajian lepas banyak yang menunjukkan bahawa ini bukan kita nak menyalahkan keluarga, tapi kita nak berkongsi ya ciri-ciri dan corak interaksi dalam keluarga yang mungkin menyumbang kepada penagihan ya. Dan kita tahu dalam keadaan sekarang fenomenanya anak-anak remaja bersekolah rendah lagi dah mula terlibat dalam dadah ya, bukanlah dadah yang dibeli dengan harga yang mahal, tapi dalam bentuk inhalant seperti gum ya di situ. Tapi antaranya ya yang telah banyak kajian menunjukkan ciri negativism dalam keluarga, iaitu berkomunikasi secara negatif dalam keluarga, ya banyak merungut, banyak mengkritik, banyak meluahkan tidak puas hati, begitu juga emosi atau mood dalam keluarga kita panggil ya, emosi dalam keluarga itu yang agak suram menyebabkan ahli keluarga itu, iaitu termasuklah anak-anak terasa tertekan ya, stres. Dan kita tahu stres adalah antara leading contributing factor ya, iaitu faktor penyumbang, antara faktor penyumbang utama ke arah penagihan. Jadi lama juga saya boleh mengulas tentang ini ya, sebab ada 6 faktor ciri keluarga di sini ya.
Iaitu jadi dikatakan apabila suasana suram dalam keluarga, anak-anak mencari kegembiraan di luar, dan juga ada juga masanya bila tak dapat perhatian daripada ahli keluarga, dia mula act out, iaitu dia mula melakukan tingkah laku yang agak nakal, ibu mula daripada situ. Juga faktor yang kedua adalah dari segi pendisiplinan anak-anak. Seringkali anak-anak yang ada masalah tingkah laku ini ialah daripada keluarga yang mana proses pendisiplinan adalah tidak konsisten, Dia tak ada peraturan dalam keluarga. Maknanya anak keluar balik pukul berapa, pukul 2 pagi pun tidak ada tindakan tegas di situ, Jadi bila tidak konsisten, struktur keluarga itu agak lemah, pincang, dan kadang-kadang anak juga agak keliru. Apa sebenarnya yang baik dan tidak baik. Dia tak ada boundaries di situ, tak ada persempadannya. Dan seringkali memang anak-anak seperti tiada had ke atas anak-anak, Kita panggil juga di sini mungkin corak keibubapaan dalam bentuk permisif. Boleh je buat semua. Okey, terlalu membenarkan sesuatu itu berlaku. Okey, yang ketiga adalah ada kalanya juga apabila anak mula terlibat dalam tingkah laku nakal. Dia bermula daripada tingkah laku nakal sebenarnya, melakukan behavioral problem, conduct problem. Jadi dan kemudiannya mula berkawan dengan kawan-kawan yang juga agak nakal macam dia, maka they are sensation seekers, mula mencari sensasi dan sebagainya. Apabila anak mula terlibat dalam penagihan dadah, kalau ibu bapa diberitahu tentang keadaan anak dia, berlaku penafian, dia menafikan, tak mungkin anak dia macam ni, Jadi sebenarnya susah untuk ibu bapa menerima realiti kalau anak mereka yang mereka tatang, let's say, bermasalah. Okey, juga hasil daripada tadi mungkin emosi yang negatif dalam keluarga seperti faktor pertama yang saya ceritakan tadi, akan ada kemarahan yang terpendam dalam diri anak, dalam diri ahli keluarga yang lain. Mereka tak gembira dalam keadaan keluarga. Jadi emosi negatif ini yang sebenarnya mungkin menjadi precursor juga, kepada tercetusnya dia mencari dadah untuk melupakan masalah dalam keluarga, juga melupakan mungkin emosi negatif yang dialami, jadi dia berkait dengan faktor yang seterusnya, self medication ataupun dadah digunakan untuk merawat diri, guna dadah untuk merawat emosi negatif, yang murung, bimbang. Jadi mungkin dia bermula dengan mempunyai ketidakstabilan emosi di situ. Okey, ada kalanya juga jangkaan ibu bapa, sebab topiknya bermula daripada rumah kan di sini, adalah jangkaan expectation, harapan ibu bapa yang agak tidak realistik, mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah. Both are not good juga, dia kena moderate di sini, tengok keadaan anak bagaimana. Jadi ada kalanya kalau yang terlalu tinggi, apa yang anak buat semua tak cukup bagus, pun tertekan juga. Ada kalanya juga terlalu rendah, you don't expect much from anak you, memang tak boleh diharap pun. So bila macam tu, anak pun berhenti mencuba, kalau anda fikir anda adalah seorang yang gagal, kenapa mencuba in the first place, So pelbagai ini ada kena mengena dengan komunikasi dalam keluarga, dalam hubungan kekeluargaan yang lemah, dan juga adanya macam ada di Sarah ada cakap tadi, iaitu ada ahli keluarga yang juga menggunakan dadah. Itu juga adalah satu, kita panggil, boleh jadi role model, kepada keadaan ini, yang mana easy access to drugs. Kalau one of the parents, salah satu daripada ibu atau bapa, tapi seringkali bapa lah, tapi ibu pun ada, yang juga menggunakan dadah. Jadi satu role model, saya nak ini documented evidence, kalau dalam buku Abnormal Psychology dia menceritakan tentang our Mr. Iron Man, Robert Downey Jr. Dia sebenarnya sebelum dia menempah tiket
kegemilangan ya, dia banyak terlibat dalam dadah, arrest dan sebagainya, kena tangkap, masuk rehab center banyak kali. Dia memang menceritakan bapa dia yang pengarah filem terkenal dan sebagainya, Robert Downey Senior, memang adalah pengguna penagih dadah yang tegar dan mula berkongsi marijuana dengan anak dia ya, Iron Man ni yang menjadi idola anak-anak ya, iaitu pada usia 6 tahun lagi dia dah mula menghisap marijuana dan dia rasa itu sebagai satu bonding dengan ayah dia. Jadi dia macam something that hobby that we do things together. Okay, so ada juga keadaan begitu di keluarga, dalam keluarga. Jadi okay, saya dah sentuh tentang ciri-ciri keluarga di sini. Boleh saya masuk tentang cakap tentang personality dalam kalangan, ya, boleh ya saya teruskan? Okay, kebanyakan penagih dadah ya, a large percentage of them sebenarnya macam saya kata, dia ramai bermula daripada kecil. Kita tak kata semua, tapi ramai bermula dengan conduct disorder, kita panggil ya, kecelaruan conduct disorder dalam psikologi adalah kecelaruan ya, iaitu salah satu bentuk kecelaruan personality. Tapi sebab conduct itu bermula daripada masa peringkat sekolah rendah lagi ya, dia dah mula jadi nakal sekolah rendah, ponten sekolah, buli orang di sekolah ya, buli macam-macam, memeras ugut, kalau ada haiwan peliharaan, anak ayam dilastik, disembelih dan sebagainya. So dia bermula dengan jenayah kecil. Jadi dia daripada kecil lagi dah terkenal dengan sifat kenakalan dan dia akan berkawan dengan kawan yang juga sedemikian ya, peer groups dia. Jadi bila kita yang conduct case ni, conduct disorder ini bermula dengan jenayah, as we grow up, bila kita makin membesar, jenayah yang kita lakukan semakin besar. Dan bila dia reach umur 18 tahun dan jenayah yang dilakukan itu makin makin besar sebab dia pun tahap perkembangan besar, mula merompak, meragut dan sebagainya. Tidak kesal, tak ada kekesalan bila dia melakukan jenayah. Jadi mencuri, merompak, meragut, even daripada keluarga sendiri tak ada rasa kesal, tidak ada, dan keluarga pun rasa tak boleh diharap, dia agresif, dia tak bertanggungjawab, so macam-macam ya di situ. Jadi mungkin dia memenuhi kriteria untuk didiagnos sebagai kecelaruan personality antisocial. Okay, so kita kan banyak kali kita ni salah guna perkataan antisocial. Tak apalah saya betulkan di sini ya. Selalunya kita kalau orang tak nak berkawan, oh dia tu antisocial ya, tak nak berkawan dengan aku. Sebenarnya perkataan itu salah sebab perkataan antisocial itu adalah khususkan kepada orang yang tidak ada impulsif, tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada empathy, tidak ada rasa bersalah bila melakukan jenayah dan sebagainya, banyak records arrest dan sebagainya ya, tangkapan. Jadi kalaulah kita ni ada kawan yang tak berapa nak berkawan dengan orang, dia bukan antisocial, dia adalah asocial. Okey, di situ. Jadi hasil daripada ini ya didapati dalam, boleh lagi sikit ya, 80% lebih, 80% plus orang yang mengidap kecelaruan personality antisocial ini terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Okay, so saya pulangkan balik kepada Sarah. Okey, begitu jelas ya doktor terangkan tentang soalan yang pertama tu. Okay, so kita akan moving on to the next question. Okay, seperti yang doktor tahu, negara kita ni tengah berperang dengan pandemik COVID. Jadi ni masalah kehilangan pekerja dan hilang sumber pendapatan memberikan impak kepada keluarga. Boleh doktor kongsikan sedikit mengenai impak COVID kepada aspek sosial penduduk? Okey, boleh. Tapi boleh saya juga memohon, mungkin saya mengupasnya dari aspek tajuk hari ini ya, iaitu dari aspek penagihan dadah.
Ya, jadi saya tidak fikir saya nak elaborate untuk masyarakat umum kerana tajuk dia adalah tentang penagihan dadah di sini. Okey, seperti kita sedia maklum ya kan, Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham pun ada cakap ya, dan memang kajian pun mendapati orang-orang yang terlibat smokers ya, yang menghisap rokok ini dia mempunyai risiko yang tinggi ya untuk mendapat COVID ya. Begitu juga orang-orang yang menagih dadah ya, dia senang mendapat jangkitan kuman yang berkait dengan saluran pernafasan ya, antaranya disebabkan imun sistem dia yang rendah. Okey, di masa COVID ini juga didapati berlaku peningkatan dalam penagihan bahan. Saya panggil penagihan bahan atau substance abuse ni kerana penagihan ini bukan hanya tentang dadah, dia juga alkoholism, perjudian dan sebagainya. Okey, walaupun topik kita adalah tentang dadah, tapi saya nak bercakap tentang bahan secara umum ya, didapati bila orang banyak masa boring, katalah juga penagih itu susah mendapatkan bahan yang tempat biasa sebab PKP katalah tak keluar, kadang-kadang keluar juga, dia mula mencipta resepi dia sendiri di rumah. Ya, sampai ada yang menggunakan sanitizer dan sebagainya ya, yang mungkin boleh mengakibatkan maut ya, kerana dos tidak dipastikan macam mana ya. Di situ memanglah darah tu tak selamat, tapi yang dia cipta sendiri tu ada yang mungkin bancuhan Clorox dan sebagainya. Jadi di situ efek dia. Jadi juga bagi penagih yang dalam katalah yang sedang apa nak kata ya, telah habis rawatan, yang bagusnya dia perlu ada support group ya, kumpulan sokongan ya, dan seperti pemadam is one of them ya, pengasih dan sebagainya. Jadi bila kita PKP dia terkekang, terhalang untuk pergi mendapatkan sokongan sosial daripada mentor dan sebagainya. Jadi ini menimbulkan banyak bukan kegusaran, tapi menimbulkan banyak masalah dalam keluarga bila kita confine dalam satu tempat dan tak boleh nak keluar ya. Jadi itu dia yang kesan COVID yang saya lihat daripada pembacaan juga terhadap penagihan dadah ini. Okey. Adakah saya menjawab soalan ke macam mana? Okey, Doktor. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, peratus relapse yang tinggi oleh penagih yang telah dimasukkan ke pusat pemulihan ini merupakan kerugian bukan sahaja kepada penagih-penagih tetapi juga kepada ekonomi negara. SPIK juga telah meneliti kajian yang dijalankan oleh pensyarah UKM Fauziah Ibrahim, Profesor Madia Bahamain, pensyarah UPM Mansur Abu Talib dan Profesor Madia Muhammad Shatar mengenai faktor penyumbang kepada penagihan relapse dalam kalangan penagih dadah puspen. Faktor-faktor seperti tahap keyakinan diri yang rendah di kalangan penagih sebanyak 62.4% diikuti oleh faktor persekitaran sosial iaitu sokongan masyarakat sekeliling dan sokongan keluarga. Adakah mereka mempunyai masalah mental pada pandangan doktor mengenai penagih relapse sebegini? Okey, kita berbalik semula yang saya kupas nombor 1 tadi kan, dan salah satu daripada aspek yang mencetus kepada penagihan adalah self medication, mengubat diri. Kalau kita nak mengubat diri maknanya ada kesakitan di situ ya, dan kesakitan yang selalu berkait dengan penagihan dadah itu adalah kesakitan emosi. Ya, jadi memanglah jadi selain daripada itu mereka juga didapati ramai daripada mereka mempunyai tahap penghargaan diri, self esteem yang rendah ya, efikasi diri. Apa dia efikasi diri? Dia rasa kalau diberikan sesuatu dia tak boleh lakukan pun ya, yang rendah ya, dan juga kawalan diri yang rendah, dia self control dia. Jadi bila orang ada kawalan diri yang rendah, dia become impulsif. Impulsif ni sifat tergesa-gesa. Kalau nak buat sesuatu, buat dulu tanpa berfikir panjang ya. Memang sering kali orang yang impulsif ni dia tak berfikir pun ya. Jadi ini dikaitkan dengan tadi yang saya kata tentang kecelaruan personality antisocial, yang mana antara ciri utama dia adalah impulsivity. Buat dulu
fikir kemudian, itu pun kalau fikir langsung ya. Jadi sifat yang menyebabkan dia impulsif, tergesa-gesa ini, tak memikirkan kesan bila melakukan sesuatu. Jadi itu antaranya. Betul, memang ramai juga daripada kalangan penagih kalau kita tahu, sebab dia ada yang report mengambil dadah because they are not happy. Because they're not happy, maknanya ada ketidakstabilan emosi di situ, mengalami kemurungan, kebimbangan dan lain-lain lagi yang menyebabkan dia escape, dia melarikan diri daripada emosi negatif untuk mendapatkan rasa high dan sebagainya, untuk melupakan masalah untuk seketika, ya. Jadi itu dia. Jadi selain daripada masalah mental, sebenarnya ada beberapa faktor yang mendorong, menyumbang kepada relapse, ya. Antaranya faktor individu itu sendiri. Bila dia keluar daripada pusat rawatan, selalunya dia akan balik ke tempat, ya, ke tempat asal dia lah, rumah dia, kampung dia, yes, di mana penagihan berlaku. Jadi bagi orang yang kurang kawalan diri, ya, kita ada baca setengah penagih dia tak confident pun nak balik. Dia rela untuk mendapatkan rawatan kat tempat rawatan pun, kerana dia rasa belum yakin untuk berhadapan dengan situasi yang mana godaan untuk menggunakan dadah itu di situ. Juga kita perlu tengok, ya, di mana kalau dia balik, kita relate kepada yang nombor satu tadi, iaitu masalah dalam keluarga, ya, berinteraksi dengan cara negatif dan sebagainya. Bila dia balik dalam situasi keluarga yang sama sebegitu, jadi masalah tu tak selesai. Ya, jadi boleh berulang semula bila gaya interaksi dalam keluarga penuh dengan negativiti, ya. Dan salah satu aspek sebenarnya bila saya membuat kajian ke atas pengulangan semula skizofrenia, yang mana aspek yang sama juga sebenarnya menjadi faktor pencetus kepada pengulangan kecelaran mental yang lain, termasuklah juga relapse dadah, iaitu ni bidang kepakaran saya, express emotion. Express emotion adalah cara interaksi dalam keluarga yang penuh dengan kritikan. Jadi imagine you balik dalam keluarga, you baru nak sembuh tapi orang tak percaya you, tak ada trust, ya, sebab mungkin kesalahan yang penagih tersebut, ya, pelatih lah, ya, individu tersebut buat di masa lepas. Jadi dia dah lost trust daripada orang, tapi dia balik dalam suasana keluarga yang emosi yang suram, dia balik juga dalam keluarga yang berinteraksi penuh dengan gaya kritikan. Jadi it's very stressful di situ. Relate balik dengan saya kata tadi, stres sebenarnya antara leading factor yang mencetuskan semula pengulangan atau relapse untuk menagih semula, ya. So itu dia, ya. Okey, daripada segi macam tu doktor kan, apa keluarga boleh buat sekiranya let's say anak ke yang pernah terjebak dengan dadah ni, apa cara ataupun approach yang baik untuk keluarga accept balik anak mereka tu dengan, yelah kita pun faham yang dia dah buat kesalahan kan, jadinya dia ahli keluarga kita, jadinya apa yang kita boleh buat untuk approach dan sebenarnya tidak mudah juga kerana pattern atau corak interaksi itu sudah seolah-olah established, ya. Itu sebenarnya leads to rawatan sebenarnya. Ya, dalam rawatan bukan hanya individu yang menagih itu yang dirawat, tetapi struktur keluarga secara keseluruhan itu juga perlu dirawat. Kita nak sentuh di sini ke tentang rawatan ke macam mana? Masih nak bercakap tentang faktor penyumbang ke macam mana? Sedikit bagi secara general lah macam mana. Okey, sebenarnya ahli keluarga juga perlu mendapat counselling dan terapi, ya, untuk mengajar break the pattern of interaction yang negatif tadi dan juga mengajar cara komunikasi yang
appropriate, yang bersesuaian, ya, yang mana kalau kita ada negative emotion, emosi negatif, bagaimana kita nak meluahkan dengan cara yang konstruktif, ya, bukan dengan cara mengkritik, bukan dengan cara menyindir, ya, yang menyebabkan individu yang baru nak pulih dah rasa macam stres, tak boleh duduk rumah, cari semula kawan dia, sedangkan individu yang baru nak pulih ni memerlukan sokongan tahap yang begitu kritikal untuk mendapatkan sokongan daripada ahli keluarga. Jadi it's not helping bila kita balik kepada keluarga yang bukan memberi sokongan tetapi lebih memberi tekanan, malah memberi tekanan, ya. Jadi di situ juga kita perlu ingat kalau di aspek masyarakat, ya, banyak diskriminasi, banyak prejudis ke arah penagih, bekas penagih, ya, yang kembali ke dalam masyarakat. Jadi penerimaan begitu, ya, okey, selain daripada dalam keluarga, dalam masyarakat, jiran, tetangga, dah balik dah, you know, sekian, orang mula berhati-hati. Jadi kita ni manusia, kita ni sebenarnya ada sixth sense lah, sense yang kita tak nampak sebenarnya, yang mana kita boleh baca, kita boleh rasa bila orang mula tak suka kita, ya, bukan hanya sebab perasan ni, perasan je. Mungkin perasaan itu ada benarnya, ya, especially bila kita ada history yang kurang baik sebelum ni, ada sejarah masalah dengan kejiranan kita, ya. Jadi itulah semua tu banyaklah, it goes back to a lot of tekanan yang dialami, yang mana pada masa itu sepatutnya dia mendapat sokongan. Tapi alhamdulillah juga, ya, pertubuhan-pertubuhan seperti pemadam, pengasih dan semua NGOs banyak mewujudkan sistem sokongan di sini. Cumanya individu yang bekas penagih ini nak dapatkan bantuan atau tidak, ya. Jadi itu yang penting sebenarnya, ya. Jadi alangkah eloknya apabila dia keluar daripada satu-satu pusat pemulihan, dia dah di-channelkan nak pergi ke mana untuk dia ni. So mungkin ada mentor untuk guide dia. Bagaimana mentor itu juga orang yang pernah mengalami masalah yang sama tetapi telah berjaya. Ya, ramai kita pun ada, ya, history of success ni tidak berapa di highlight sebenarnya. Berjaya menjadi mentor, guide. Dia sendiri mengalami godaan yang macam mana, ujian macam mana, cubaan macam mana dia boleh kental nak menerima ni semua. Jadi ini amat penting, ya, untuk dikongsi kepada orang yang baru nak pulih ini. Okey, itu dia. Betul. Okey, seterusnya Doktor. Okey, stigma negatif daripada komuniti setempat ni telah memberi kesan kepada keluarga juga dalam menyokong usaha pemulihan penagih ni. Jadi saranan doktor terhadap cabaran ni apa dia untuk menangani ahli keluarga yang terlibat dalam penagihan dadah ni? Ya, ahli keluarga yang ada ahli dia yang menagih dadah, ya. Ya, memang stigma adalah satu benda yang besar dan dia di peringkat komuniti, ya, peringkat masyarakat, dan maknanya kebanyakan masa ia adalah di luar kawalan, ya, di situ. Memang kenapa berlakunya stigma? Kita kena faham juga, ya. Stigma antaranya dia sikap, kepercayaan, tingkah laku yang ditunjukkan oleh setengah ahli dalam masyarakat, ya, ditunjukkan dalam sikap prejudis, diskriminasi terhadap individu yang pernah terlibat dalam penagihan penggunaan dadah, penyalahgunaan dadah, dan juga orang yang ada kecelaruan mental sebenarnya, ya. Banyak kajian sebenarnya melihat kepada stigma dan antaranya dikatakan, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi stigma ini, ya, yang mana persepsi masyarakat tentang kecelaruan itu, let's say dadah, ya, penagihan dadah itu dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang penagihan. Apa yang ditahu bagaimana sebenarnya orang tu boleh terlibat dalam penagihan, ya, sebab seringkali blaming factor, ya, faktor menyalahkan individu itu besar sangat, ya, dia punya weightage komponen di situ. Ini berkait rapat dengan satu konsep dalam psikologi yang kita panggil sebagai attribution. Atribusi adalah apabila kita melihat penyebab kepada sesuatu masalah. Let's say kalau kita melihat penyebab itu sebagai salah kau,
kita blame orang tu, memang dia akan mempengaruhi cara kita berinteraksi, cara kita behavior kita, emosi kita, dan juga mempengaruhi kesanggupan kita untuk memberi bantuan atau tidak. Kalau kita melihat sesuatu yang terjadi itu sebagai satu memang salah kau, siapa suruh kau pergi sak dadah in the first place, let's say, Jadi kita dah ada attribution yang berbentuk menyalahkan, Jadi di situ akan menentukan tingkah laku kita ke atas individu yang menyalahgunakan dadah ini. Jadi di sini kita tidak berapa nak menolong kalau dia dalam kesusahan, dalam keterpaksaan lah mungkin buat, kerana persepsi kita memang dia salah, memang dia yang pergi hisap dadah, siapa suruh dia. Jadi pemahaman itu, kita tidak faham sebenarnya faktor apa yang mendorong seseorang itu terlibat dalam dadah, jarang, kerana kita dah kupas tadi kan, kebanyakannya dikaitkan dengan emosi negatif, keadaan keluarga yang agak kacau, agak tidak gembira, dalam keluarga yang berinteraksi dengan keadaan yang penuh dengan mengkritik, ahli keluarga yang lain tak up to the standard, juga pelbagai lagi yang kita dah kupas tadi, Jadi di situ apabila public, masyarakat awam kurang memahami kenapa sesuatu keadaan itu terjadi, kita lebih kepada nak menyalahkan orang yang mengalami situasi tersebut, Lagi yang kedua adalah kenapa stigma berlaku juga adalah tengok tahap kontak kita dan pengalaman kita. Kalau orang yang ada first hand experience, first hand contact dengan penagih ataupun kalau dalam keseluruhan mental, pengidap keseluruhan mental, dia akan lain cara dia, sebab kita boleh tengok macam mana orang tu asalnya macam mana, daripada kecil, bila dia membesar dan sekian-sekian dia mula terlibat dalam dadah. Jadi pemahaman juga berkait dengan pemahaman, Jadi orang yang selalunya yang pandang daripada jauh dan tak tahu keadaan realiti itu yang lebih banyak sebenarnya menyalahkan, Okey, lagi satu saya nak sentuh adalah media portrayal, gambaran yang diberikan oleh media atau liputan. Kebanyakan masa apabila ada isu-isu yang besar, seperti kes bunuh yang dilakukan oleh penagih, penagih dadah, kesalahan jenayah dan sebagainya, Jadi itu juga memainkan peranan yang menimbulkan sikap negatif dan stigma dalam kalangan masyarakat, di situ. Sebab jadi kita ni ramai terpengaruh dengan media, apatah lagi macam-macam media sekarang, senang sangat nak terpengaruh dengan macam-macam. Jadi peranan media itu sebenarnya penting bila nak portraykan sesuatu, apabila banyak sedangkan apa yang berlaku itu bukan sesuatu yang berlaku setiap hari, tapi bila ia berlaku, dia punya coverage itu pada skala yang besar, yang menyebabkan orang semua, okey, penagih dadah ini, jadi negatif connotation kita panggil di situ, kerana apa? Kerana dikaitkan dengan keberbahayaan, dangerousness, dan juga unpredictability. Kita tak boleh nak predict ni, tak boleh nak tak boleh drama tingkah laku dia ni, bila dia nak jadi agresif, bila dia nak buat itu, bila dia nak buat ini. Jadi itu sebenarnya memainkan peranan juga, dalam membentuk stigma dalam kalangan masyarakat. Okey, sangat jelas penjelasan doktor. Okey, terima kasih. Okey doktor, kita moving on to last question. Okey, sepanjang penglibatan doktor menjadi pensyarah ataupun ada pengalaman doktor dalam kes-kes kaunseling menangani penagih ataupun any experience, jadinya apa cabaran utama dalam menangani kes sedemikian? Okey, cabaran utama sebenarnya nak dapatkan engagement daripada ahli keluarga.
Okay, sebab macam saya katakan tadi, bila kita buat rawatan, seperti kalau kita tengok rawatan, ini lebih berfokus kepada individu yang menagih. Kita tidak memberikan intervensi kepada keluarga. Sedangkan mungkin kita tidak mempunyai tenaga yang cukup di situ. Ya, wallahu alam. Tapi itu yang kita tengok. Jadi fokus dia kepada penagih. Sedangkan dia berada dalam satu kelompok yang lebih besar. Dan kita tahu antara faktor penyumbang dia adalah bukannya diri dia sendiri sahaja, bukan je sahaja personality dia, tetapi keadaan keluarga. Jadi sepatutnya ya di sini kalau rawatan kita rawat memulihkan ya, pemulihan ketagihan dadah itu ya, rawatan yang kita guna di sini juga campur dengan rawatan ke atas keluarga. Maknanya apa dia, family therapy, ahli keluarga macam saya kata tadi ya, diajar untuk bagaimana menyelesaikan masalah ya, problem solving skills, kemahiran menyelesaikan masalah, coping skills atau kemahiran daya tindak ya, macam mana bila sesuatu itu terjadi. Jadi balik semula kepada komunikasi yang negatif dalam keluarga, itu cycle itu kita panggil vicious cycle, iaitu satu kitaran yang membinasakannya lah ya. Jadi tak ke mana ya, masalah berawatan balik back to square one juga ya masalah di sini. Jadi amat penting sebagai terapis ya, dapatkan collaboration, kerjasama, engagement daripada ahli keluarga, bukan saja ibu bapa tapi siapa yang tinggal bersama dengan individu yang menagih dadah itu ya, iaitu adik-beradik, kerana mereka mempunyai pengaruh yang besar ya dalam interaksi mereka dengan pengidap. Jadi boleh menstrukturkan semula keadaan keluarga, mengajar cara komunikasi yang positif dalam keluarga ya. Di situ juga mungkin dia start dengan psycho education, kita panggil ya, psycho pendidikan. Jadi di keluarga diberi pengetahuan ya, ilmu pengetahuan tentang dadah dan penyalahgunaannya, yang macam yang saya explain tadi ya. Dalam terapi, apabila sesuatu perkara itu berlaku, the first thing sebelum kita masuk the first phase of the treatment, dah buat assessment dan sebagainya, adalah kita pengidap dan ahli keluarga layak tahu why, kenapa saya jadi begini. Ya, jadi terapis itu bertanggungjawab sebenarnya untuk membuat rumusan kepada, bukan nak blaming ya, tapi bila kita nak menyelesaikan sesuatu masalah, kita kena tahu root cause. Apa dia sebenarnya masalah? Yes, root cause. Sebab kalau kita tidak menyelesaikan masalah di akar umbi, itu yang masalah berulang seperti tak berkesudahan, kerana mungkin kita pergi tackle masalah yang superficial ataupun yang kita nampak kat surface sahaja tapi tidak mendalam. Tapi berbalik semula, kalau bekas penagih yang dah dirawat ini nak balik ya, sama-sama dia mendapat rawatan di pusat pemulihan, dalam masa yang sama ada tim lain bekerja dengan ahli keluarga untuk mula berikan pendidikan ya, psycho education ini tentang dadah, penyalahgunaannya, kesan dia, bagaimana individu boleh terlibat dengan penagihan semua. Jadi kita juga nak mengurangkan that blaming attitude dalam keluarga juga. Keluarga pun banyak bila dia berinteraksi dengan, dan juga cara interaksi yang negatif itu nak ajar positif, dia memakan masa di sini, kerana pattern of interaction itu yang bersifat negatif itu dah lama established. Seperti yang selalu kata-kata hikmah yang kata all habit die hard. Apa maknanya? Susah kan? Nak kita nak memecahkan tabiat lama. Yes. Jadi memerlukan masa juga, memerlukan intervensi daripada orang yang berkecuali. Maknanya terapis ni orang berkecuali lah. Kalau tidak, kalau ahli keluarga yang lain menegur pun tak boleh pakai. Ya, mak saudara ke, pak saudara ke, orang sepupu ke, tak boleh. Okey, sebab itu akan jadi conflict of interest dan sebagainya. Jadi itu antaranya perkukuhkan ikatan kekeluargaan.
perkukuhkan, positifkan ya interaksi dalam keluarga. Di samping itu untuk bekas penagih juga, kerana kita tahu antara sebab dia mula berjinak dengan dadah kerana dia mengalami emosi yang negatif, dia juga memerlukan terapi untuk itu. Maknanya bukan sahaja dadah yang kita merawat, sebab kalau dia guna dadah itu apa dia penyebab dia, asal dia sebab emosi saya negatif, I am depressed, I am anxious, I tak tahu berinteraksi dengan orang. Cara saya nak menghappykan diri saya adalah dengan mengambil dadah. So apa garantinya bila dia keluar dan dia tak happy semula yang dia tak akan ambil dadah. Ya, maknanya kita terapi ini lebih kepada memberi kemahiran. Jadi bila kita nak menolong sesuatu kaum atau sesuatu orang tu, sebenarnya kita tak boleh tolong dengan bagi duit tiap-tiap bulan. Kita ajar dia bagaimana untuk mendapatkan sumber pendapatan. Jadi dia ada kemahiran dia. So sama juga ya dalam segi penagihan tadi, dia tak ada one pill you swallow and everything will be alright. That pill would be yang ni lah, illegal substances lah kan, yang untuk seketika boleh mengubat dia, tetapi di akhirnya akan membawa kepada penagihan. Ya, jadi yes, individual therapy untuk apa masalah dia yang sebenar yang menyebabkan dia kepada keluarga. Jadi perlukan pemulihan. Pemulihan tu yang penting. Pemulihan dulu. Pulihkan dia dan sama-sama work on individual therapy, isu sebenar dia, work juga dengan keluarga ya. Mungkin kita akan ada beberapa profesional yang bekerja, tim profesional yang bekerja dalam untuk merawat seorang ni ya, bekerja dengan keluarga. So masing-masing kena liaise. Maknanya kena ada satu good communication supaya tak ada percanggahan matlamat dan juga percanggahan maklumat di situ. Okay? Memang betul lah kena masukkan ke pusat-pusat pemulihan, betul lah. Memang patut dah ya. Mungkin kita lacking di bahagian keluarga. Penjagaan maklumat, ya, intervention dalam keluarga, ya, yang memang very important sebenarnya. Keluarga pun tak tahu macam mana nak react bila ahli keluarga. Sebab kadang-kadang malu kan nak cakap dia ada masalah tu kan. Stigma juga lah tu. Memang stigma dan kita juga tidak diajar cara interaksi bagaimana nak meluahkan sesuatu emosi yang negatif. It doesn't mean that bila you berinteraksi yang positif semua you sweep under the carpet, itu tak bagus ya. Tetapi bila sesuatu itu berlaku nak meluahkan emosi negatif, apa cara dia? The win-win situation bagaimana? So orang yang terbuku di hati itu boleh meluahkan dan orang yang mendengar pun boleh menerima dan okey, saya boleh terima ya. Dia memerlukan satu bentuk komunikasi yang agak positif dan perlu dipelajari. Okay? Betul doktor. Okay, kita moving on. Ada soalan daripada audience kita tak pada hari ini? Okay, soalan daripada MC Alif. Okay. Jika dilihat situasi keluarga miskin antara golongan yang ramai terlibat dengan penyalahgunaan dadah di kalangan ayah, ibu dan anak-anak, ibarat mereka menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian mereka. Apa pendekatan yang paling terbaik untuk mengatasi isu kelompok keluarga? Okay. Ya, betul sebenarnya ya. Saya jawab ya. Okey, ya betul. Sebenarnya poverty ya, kemiskinan banyak dikaitkan juga dengan penagihan dadah ya. Itu berbalik semulalah tadi ya, saya ada menyentuh tentang kita ada role model ahli keluarga yang juga menagih dadah seolah-olah itu suatu kebiasaan. Jadi anak yang umur berapa tahun dah mula isap rokok dulu, dah mula mencuba dan sebagainya ya dalam dadah ini. Jadi berbalik semula tadilah ya. Kalau kita nak buat intervention dia kena holistik. Maknanya bukan hanya melibatkan seorang sahaja, sebab yang seorang yang mengidap dadah yang menagih ini akan balik ke pangkuan keluarga. Jadi dia kena holistik, melibatkan ahli keluarga yang lain. So dalam konteks kalau semua atau a large majority ya ahli keluarga itu banyak yang terlibat, dia dah jadi macam new normal untuk dia. Dah jadi norms untuk keluarga dia. Satu kebiasaan dah ya. Mungkin
kerana dia tak sedar itu satu kesalahan. We've been doing it for years. We've been doing it for decades. Tak ada masalah pun. Jadi itu banyak yang perlu menimbulkan kesedaran dan sebagainya. Balik semula tadi, jadi bila kita bercakap tentang dadah ini, dia itu yang kita kata holistic approach. Itu sesuatu yang tidak mudah sebenarnya ya untuk dilakukan. Jadi tapi itulah sebenarnya caranya. Okay? Dan kita pun tahu ramai yang sudah bebas pada dadah. Ya? Itu sebenarnya patut highlight. Media memainkan peranan, media portrayal ini memainkan peranan yang besar sebenarnya highlight kes-kes kejayaan ya dalam penagihan dadah, seperti katalah ada yang boleh ada ya pusat rawatan psikospiritual ya, rawatan psikospiritual yang dapat katanya dapat berjaya menghasilkan hufaz ya, hafiz dalam Al-Quran daripada bekas-bekas penagih dadah 27 orang. So something that we can learn from them. Apa dia, bagaimana dia membina jati diri dalam bekas penagih itu ya, dan diterapkan unsur-unsur spiritual yang begitu jitu ya, insya-Allah lah, semoga ya berkekalan. Kerana tidak mudah untuk individu yang memang terlibat dengan sesuatu yang dia suka. Masalahnya dadah ni bila orang dah hisap dia suka. Jadi would you let go of something you like? Susah kan? Sesuatu yang I love it. I suka nak makan aiskrim. Kalau orang tak bagi I makan aiskrim, alah tak bestnya, tak seronoknya. Kata kita bercakap tentang aiskrim. What about dadah yang memang adiktif, yang memang membawa kepada ketagihan. Kalau tak dapat, mula rasa nak sesema, nak demam, sakit badan dan sebagainya ya. The withdrawal symptoms. Jadi imagine kalau somebody said, you need to stop this. It's not something easy, tapi dia ada concerted effort. Maknanya pelbagai pihak lah perlu masuk dan membantu di sini. Okay, saya harap saya menjawab soalan tadi. Okey, Doktor. Okey, soalan seterusnya dari Puan Julaina Hussein ya. Apakah ciri-ciri anak yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan apa yang ibu bapa perlu lakukan untuk tolong anak itu? Okey, saya fikir ada juga saya menyentuh awal tadi ya, iaitu ada ciri-ciri personality dia ya, yang mana dia apa yang membezakan, this is very interesting ya kalau kita tengok dalam psikologi, apa yang membezakan seorang anak ambil role model yang baik dengan apa yang membezakan seorang anak lagi A dengan B pula ya. Tadi A dia ambil role model yang baik, maka dia ikut tingkah laku orang yang okey lah, maknanya ikut norma sosial yang diprescribe oleh masyarakat. Okey, namun dari segi bagaimana pula dengan anak-anak yang role model dia adalah orang-orang yang deviant, menyimpang, membuat kesalahan. Sebenarnya learning proses dia sama. Tapi itu yang kata ada dalam personality kita. Kita ni ke arah mana minat kita? Ya, yang ada agresif dalam diri, dia punya minat ke arah yang orang banyak membuat kesalahan, sensation seeking. Sebenarnya terlibat dengan dadah ni adalah sensation seeking. They seek for pleasure. Ya, so dia ada type of personality yang sensation seekers di sini ya. Jadi okey, sebenarnya untuk penyalahgunaan dadah ini rawatan awal, early intervention sebenarnya diperlukan. Early intervention tu di mana? Itu yang kita balik semula dengan personality disorder tadi ya. Antisocial, dia bermula dengan anak-anak yang ada conduct disorder ya. Sebenarnya intervention daripada kecil lagi, daripada awal lagi, di peringkat sekolah rendah dia. Itu yang sebab bila damage dah banyak berlaku, agak susah untuk repair ya. Jadi dia lebih kepada kontrol sebelum damage berlaku. Jadi banyaklah kena di sini mungkin kaunselor-kaunselor di sekolah banyak memainkan peranan bila nampak budak-budak yang agak nakal ya. Jadi ambil untuk dilihat, dibimbing di sini supaya dia tidak terjebak dengan anasi-anasi yang negatif. Ini sangat penting pada tahap permulaan sebenarnya. Itu sebenarnya interventionnya adalah daripada awal. Sebelum terlibat. Cegah sebelum terlibat. Ya. Okey, terima kasih Doktor. Okey, soalan seterusnya. Doktor, adakah daripada Mirza Mahira Zainal ni,
Doktor, ada ke ubat-ubat pesakit mental yang boleh menyebabkan penagihan dadah? Okay, hai Mirza. Ni sebenarnya saya rasa pelajar saya. Okay, anyway. Okay, sebenarnya berbalik ini dah jadi pesakit mental. Ada ubat-ubat that's been prescribed ya, yang mana boleh menyebabkan ketagihan seperti benzodiazepine. In fact sebenarnya ada ubat-ubat yang dipreskripsikan boleh membawa kepada ketagihan. Dan in fact warga emas sebenarnya ramai, orang selalunya tak check warga emas ni terlibat dengan dadah ke tidak ya. Dia ramai yang tergolong dalam kategori yang mungkin daripada muda lagi, dia dah antara benzodiazepine anti-anxiety ya, anti-anxiety. So dia mula dengan balik semula kepada emosi negatif ya. So dia prescribe dengan benzodiazepine, and some of these prescribed medication, ubat-ubat yang dipreskripsikan tidak boleh diambil untuk jangka waktu yang panjang, yang kemudiannya boleh menyebabkan ketagihan, atau not so much ketagihan, kita panggil dependency, penggantungan. Let's say ya, kalau kita ni ada anxiety, bila kita tak dapat ubat kita dah resah, tak dapat ubat kita dah resah, sedangkan keresahan, kerisauan, kebimbangan itu sendiri belum pun keluar lagi, tapi kita risau sebab kita tak makan ubat lagi. So nampak tak di situ dependency. So dependency pula adalah boleh berbentuk psychological. Maknanya kalau tak ambil tak jadi apa pun kat you. Itu psychological, sebab psychologically you rasa you kena ambil. Ada juga yang boleh menyebab physical dependency. Ini kalau tak ambil mula rasa terketar dan sebagainya. So ada. Itu sebab ubat-ubat, balik pada soalan ini, ubat-ubat itu sebenarnya perlu dipreskripsikan pada dos yang betul ya. Jadi itu juga kerana doktor pakar-pakar perubatan dia tak adalah main bagi terus banyak ya, nah untuk 3 bulan supply katalah ya, sebab nak control supaya tidak berlaku overdose di situ, pengambilan berlebihan dan sebagainya. So unfortunately yes, berkait dengan prescription medication, tidaklah so much as addiction, tapi dependency ya, kebergantungan itu. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, daripada Muhammad Anif Puan ya, dia tanya, kalau kawan-kawan ataupun ahli keluarga yang pernah terlibat dengan dadah tetapi masih dalam proses pemulihan, macam mana kita nak mendekati dia? Apakah topik yang sesuai untuk digunakan untuk berbual, dan apakah aktiviti yang sesuai untuk dia? Sebab bekas penagih ni tends untuk jadi more sensitif kan, sebab rasa dia dah buat salah, dia tak best lah. Okay. Kita tak boleh nak cope dengan dia kan? Betul. Okay. Dari aspek ini sebenarnya topik perbualan on a natural ground. Tak payah nak tanyalah how they are doing ke apa. You boleh nampak if they are doing well, good ya. Dan aktiviti itu banyakkan aktiviti fizikal ya. Boleh ajak nantilah bila dah habis PKP ya, nanti insyaAllah jungle trekking ke apa ke, ajak aktiviti fizikal yang sebenarnya bagus pun untuk kesihatan badan di situ ya. Jadi act like if they were once your friend, you mesti ada sesuatu yang common ground yang you pernah bercerita sebelum ni, and of course cerita tu bukan tentang pengambilan dadah kan, so it's okay. You kenal orang tu daripada awal lagi ya. Jadi kita takut sebenarnya, mungkin kita tak pasti, tak boleh, unpredictability of that ya. But I would suggest as a friend, they do need your support ya. Maknanya dalam proses pemulihan dia memerlukan kawan yang tidak mengajak dia untuk kembali kepada dadah. Jadi amatlah sesuai ya untuk kita mendekati dia, memperkenalkan dia kepada aktiviti yang menjauhkan dia daripada dadah. Okay. Alright. Banyak soalan. Itulah best pula topik hari ni tu, banyak soalan tu. Last question doktor. Doktor, I know someone yang sering keluar masuk pusat pemulihan but still involved in drug. Disebabkan oleh kawan-kawan macam yang doktor bagi tahu tadi. Jadi macam mana kita nak cegah dia untuk tidak terlibat kembali, sebab kita tahu dia tak akan survive kalau kita hantar dia keluar daripada kampung. Okay, apa maknanya dia tak boleh survive kalau dia keluar dari kampung? Sebenarnya antara
teknik rawatan juga adalah mengelakkan orang tu kembali ke tempat yang mana dia terlibat dalam dadah. Kalau dia boleh relocate somewhere, sebenarnya itu lagi bagus ya. Boleh memulakan hidup baru dan sebagainya. Memang itu satu pattern yang kebiasaan keluar masuk pusat pemulihan. Macam saya juga cakap tadi, kerana mungkin kita masih lacking ya, kekurangan dalam satu holistic approach ya. Dan approach juga ada pelbagai sebenarnya di Malaysia ini ya. Dan saya juga sentuh tentang psychospiritual part itu ya. Dan banyak CRC sekarang ya juga telah memasukkan unsur spiritual, psychospiritual di dalam ya. Cumanya sebanyak mana penghayatan. Tapi balik semula memang betul kalau bekas penagih itu balik semula ke dalam ke kampung dia yang mana rakan-rakan penagih, di mana rakan-rakan penagih itu berada, rakan-rakan sekali lah yang melakukan aktiviti bersama berada. Kita ada satu keadaan dalam psikologi kita panggil ini adalah conditioning. Apabila you balik ke tempat yang you biasa menagih, craving starts to comes in. Sebab apa? Memory kita mula ingat. Sebab kita kena ingat, okay, bila tanya penagih dadah pun seronok. Tu sebab dia nak isap dadah. Seronok masa mengisap dadah. Keseronokan semua itu, craving starts to kick in. Jadi itu juga bila kurangnya sokongan daripada keluarga, sokongan daripada masyarakat, penagih dipulaukan, didiskriminasi. Jadi they don't have much choice. Mana nak pergi semula kepada kawan yang boleh menerima dia seadanya lah kan. Itu adalah satu perkara yang cukup logik ya untuk sesiapa sahaja. If you're being rejected, ostracized ya, dipulaukan dan sebagainya, you akan pergi kepada siapa yang menerima kita. Jadi so itu cycle dia. So balik semula saya tak pastilah, mungkin dia kata tak boleh hantar dia keluar daripada kampung. Sebenarnya bumi Allah ini luas. Ya. Jadi there's a possibility. If you really want to change and nak bertukar situasi, hati kental, mulakan hidup baru, boleh sebenarnya memulakan interaksi dengan keluarga, boleh buat macam-macam. Dia tak akan terpisah ya, maknanya phone calls ke, kita sekarang COVID, kita tak pergi ke studio pun boleh bercakap, main apa ya, jauh-jauh macam ni, boleh video conference. Teknologi semua dah ada. Jadi tidak sebenarnya timbul isu you akan hilang hubungan dengan keluarga sebenarnya ya. Sebenarnya salah satu daripada saranan sebenarnya keluar daripada situasi di mana penagihan itu berlaku. Going back to the old thing makes you remember all the good things ya. Bercakap orang putih pula dah. Okay, all the good things yang dikaitkan dengan keseronokan menagih dan sebagainya, comradeship, high dan sebagainya. So itulah tadi. Elok juga kalau dimulakan hidup baru di tempat lain yang mana orang pun tak tahu identiti kita, jadi stigma pun tak ada, insyaAllah di situ ya. Balik-balik pada tempat asal, satu kampung dah tahu cerita, jadi satu kampung pun mempunyai reaksi yang negatif. Ada benda kita boleh kawal. Bila dia berkait dengan komuniti ini agak susah untuk dikawal ya. Jadi in fact dalam keluarga sendiri pun kita susah nak kawal ya reaksi ahli keluarga yang lain. Jadi itu yang saya kata, banyaklah maknanya banyak kemahiran yang perlu dipelajari, diajari, nak menyelesaikan masalah problem solving skills, coping skills, bila macam mana dia nak cope dengan tekanan di sekeliling dan sebagainya. Okay, so itu je saya harap saya menjawab soalan tadi. Ya, okey. Alhamdulillah semua soalan dah dijawab. Okey, Doktor. Okay, Alhamdulillah. Lulus tak? Jawab exam. Okey, terima kasih Dr. hingga kepada Doktor Rasuza atas kesediaan Doktor menjadi panelis jemputan kita pada siri 4 Apa Kata Speak. Terima kasih juga kepada tuan-puan yang menonton siri live kita pada malam ini. Semoga apa yang kita bincangkan ini akan membuka mata kepada masyarakat dan minda sama-sama kita memulakan anjakan paradigma ya Doktor dalam menjauhi penyalahgunaan bahan. Telajak perahu boleh diundur, terjebak dalam dadah membawa binasa seumur hidup.
Tepuk dahi tanyalah minda, tepuk dahi fikiran sendiri. Saya mewakili pihak Pemandangan Negeri Selangor memohon maaf sekiranya ada kekurangan pada siri live ini. Kerana kekhilafan itu daripada saya sendiri. Sampai jumpa lagi untuk siri. Apa kata speak yang akan datang. So doktor ada kata-kata terakhir sebelum kita berakhir? Okey, saya juga nak mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pemadam ya menjemput saya untuk berkongsi ilmu di sini dan semoga apa yang saya kongsi itu boleh dimanfaatkan ya. Bolehlah mungkin boleh membuka minda, pemahaman dan sebagainya. Terima kasih kepada audiens yang bersama-sama kita selama 1 jam hari ini. Sama-samalah kita doakan semoga keadaan penagihan dadah dan juga COVID di negara kita dan juga di seluruh dunia ini beransur pulih ya. InsyaAllah akan ada jalan penyelesaiannya ya. Okey, so itu sahaja kata-kata saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Sekian. Terima kasih doktor. Sama-sama. Okey. Sampai jumpa lagi untuk siri apa kata speak yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selangor sejahtera tanpa dadah. Jangan try, nanti barai. Terima kasih. Korang rasa skema kalau tak ambil barang? Tak syok kalau nak goyang, kepala tak layan? Tak nak sunyi dan bosan sampai nak kena selak baru ada kick? Nak kena selak baru hilang sunyi dengan bosan tu? Ha? Nanti dulu. Relax dulu. Sebenarnya, tak perlu pun semua benda tu. Bawa padah je nanti. Serius. Daripada susah nak pergi sana sini, takut kena rush. Lepas tu bila minta kerja, risau dengan urine test. Mulut kacip sampai kepala pun barai. Ish. Kan best kalau dak-dak PJ, Subang, student-student Gombak, Bangi, semualah. Kita ni buat aktiviti yang positif. Barulah Selangor sejahtera tanpa dadah. Macam? Lagipun, dadah ni orang cakap jangan try, nanti barai. Ingat tu.